Berjumpa lagi dengan Cikgu Walidah di dalam perniagaan tingkatan 5 6.5 simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Yang pertama kita akan lihat ya, penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Berikut merupakan urus niaga kedai komputer Suria sepanjang bulan Jun 2017 dan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga tersebut. Kita lihat ya. Pertama, Puan Suriah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. Jadi, apa yang perlu dibuat adalah perlu mengeluarkan memo ya. Iaitu kita lihat kedai komputer Suriah ini adalah memo dalaman yang dikeluarkan oleh pengurus iaitu Puan Suriah sendiri. Dan dia akan diserahkan kepada pengurus akaun. Catatannya adalah pemilik membawa masuk wang tunai sebanyak RM30,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Dan skop dokumen ini adalah rekod ambilan dan modal. Seterusnya kita lihat ya. Nota. Memo digunakan untuk merekod pengeluaran barang niaga atau wang untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan modal tambahan dalam perniagaan. Jika dikeluarkan untuk kegunaan peribadi, ianya akan mengurangkan modal dan sekiranya membawa masuk modal tambahan, ianya akan menambahkan modal. Seterusnya kita akan lihat yang kedua, Puan Suriah membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9,950. Di sini ianya akan mengeluarkan invoice ya. Syarikat komputer maju akan mengeluarkan invoice kepada Puan Suriah sebabnya Puan Suriah membeli barang secara kredit. Ingat, invoice adalah untuk urus niaga kredit. Okey, kita lihat di situ invoice ini ya. Kepada kedai komputer Suriah. Okey, berapa banyak? Di situ ada dicatatkan ya, butiran, harga unit serta jumlah ya, serta ada juga syarat, iaitu kita akan lihat baca ya syarat tersebut. Skop dokumen invoice ini adalah rekod pembelian. Nota. Invoice dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit, iaitu secara hutang. Maklumat yang ada ialah nama dan alamat pembeli dan penjual, tarikh urus niaga, nombor invoice, kuantiti dan harga, jumlah belian, syarat serahan dan bayaran dan KNKDK. Disediakan dalam 3 salinan. Salinan asal ya, yang asal dihantar kepada pembeli dan salinan pendua disimpan oleh penjual. Itu adalah invoice. Yang ketiga, Puan Suriah membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. Jadi apa yang terlibat di sini adalah slip daftar tunai. Ini contoh slip daftar tunai. Cikgu percaya semua pernah tengok ya dan pernah pegang slip daftar tunai. Okey ya. Dan skop dokumen ini adalah direkodkan dalam rekod kos operasi sebab ini adalah untuk kegunaan pejabatnya dan bukan untuk barang niaga. Nota, kita lihat ya, bil tunai atau slip daftar tunai ini dikeluarkan oleh penjual ya kepada pembeli bagi pembayaran untuk belian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Ini adalah bagi bukti aset yang dibeli secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai.
Seterusnya kita lihat Puan Suriah membuat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. Kita lihat simulasi pula ya. Okey, di sini yang mengeluarkan invoice pada kali ini adalah Puan Suriah kepada pihak pembeli ya, orang yang membeli barang daripada Puan Suriah ya, dan dikeluarkan invoice kerana dia membeli secara kredit, dan skop dokumen adalah rekod jualan. Simulasi yang seterusnya, yang kelima, kita lihat Puan Suriah membeli barang niaga secara tunai sebanyak RM1,740. Jadi, kita lihat simulasi, bil tunai akan dikeluarkan. Ya, bil akan dikeluarkan daripada syarikat komputer maju kepada kedai komputer Suriah. Dan skop dokumen ini adalah rekod pembelian bagi Puan Suriah. Seterusnya, simulasi yang seterusnya, kita lihat jika pelanggan Puan Suriah menjelaskan hutangnya tadi sebanyak RM10,000. Jadi, di sini akan dikeluarkan resit rasmi daripada kedai komputer Suriah ya, kepada yang membuat pembayaran tadi ya, iaitu diterima daripada IT Tech ya. Contoh di sini ya, sebanyak RM10,000 sahaja untuk bayaran menjelaskan hutang RM10,000. Skop dokumen adalah rekod jualan kerana Puan Suriah yang melakukan jualan dan pelanggan yang melakukan pembayaran tersebut. Ia adalah rekod jualan. Okey, nota kita lihat di sini, resit adalah dikeluarkan oleh penjual apabila menerima pembayaran daripada pembeli. Ianya adalah sebagai bukti penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat. Simulasi seterusnya, Puan Suriah membayar bil telefon perniagaan sebanyak RM195.35. Jadi di sini Telekom Malaysia dia akan mengeluarkan bil. Jadi di sini Puan Suriah akan membuat pembayaran mengikut yang tercatat pada bilnya. Dan skop dokumen ini adalah rekod kos operasi kerana ianya adalah untuk kos operasi perniagaan Puan Suriah. Dan simulasi yang ke-8, Puan Suriah membuat bayaran gaji kepada pekerjanya iaitu Encik Ibrahim Ahmad sebanyak RM900. Apa yang Puan Suriah lakukan adalah menyediakan voucher pembayaran ya, daripada kedai komputer Suriah kepada Encik Ibrahim Ahmad iaitu pekerjanya ya, dicatatkan di situ adalah bayaran gaji. Dan skop dokumen ini adalah rekod kos operasi seperti yang cikgu telah maklumkan sebelum ini ya, iaitu rekod kos operasi. Kenapa ia berada dalam rekod kos operasi? Kerana ianya adalah untuk pembayaran operasi perniagaan dia. Voucher pembayaran, kita lihat di sini dokumen dalaman yang disediakan oleh peniaga untuk merekodkan segala jenis pembayaran. Ini adalah sebagai bukti pembayaran telah dibuat. Seterusnya kita lihat Puan Suriah menjelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak RM9,950. Jadi apa yang berlaku di sini adalah akan dikeluarkan resit rasmi oleh syarikat pembekal kepada kedai komputer Suriah di sini skop dokumen adalah rekod pembelian sebab Puan Suriah yang melakukan pembelian tersebut. Seterusnya kita lihat yang ke-10, Puan Suriah mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Jadi bagaimana di sini? Dia ambil wang daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi dan kita perlu keluarkan memo. Skop dokumen adalah rekod ambilan dan modal. Kita lihat di sini ya. Seterusnya, Puan Suriah menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Ini adalah voucher pembayaran dikeluarkan oleh perniagaan Puan Suriah. Baiklah, skop dokumen adalah di bawah rekod kos operasi. Nota kita tengok di sini ya. Yang lain-lain, nota tambahan nota kredit dihantar oleh
penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan atau akaun dikreditkan, dihantar disebabkan oleh ada beberapa faktor. Pertama, terdapat pulangan barang yang rosak, salah jenama atau tidak berkualiti. Yang kedua, bayaran yang dikenakan terlebih daripada harga sepatutnya, Contoh, sepatutnya harga RM100 tapi tersilap type atau tersilap tulis RM110. Perlu buat nota untuk RM10 yang terlebih bayar itu. Yang ketiga, terdapat pulangan bekas kosong yang telah dikenakan bayaran dalam invoice. Contoh, kita beli satu tin biskut yang besar kan, dan apabila biskut tu dah habis, kita pulangkan balik tin itu. Tin itu sebenarnya dia ada charge, kita akan dapat semula duit kita RM12 tapi peniaga dia kena keluarkan nota kredit. Yang keempat, jumlah hutang terlebih kerana salah pengiraan, tersilap, berlaku kesilapan mengira di sini. Dan yang kelima, pembeli diberi allowance atau komisen, biasanya kerana disebabkan belian dalam pukal, ataupun membayar kredit, membayar urus niaga kredit dengan waktu yang lebih cepat. Ini contoh nota kredit. Kita boleh tengok daripada syarikat Indah Sdn Berhad, kepada kedai kasut Azwan. Kenapa dia bagi pada kedai kasut Azwan? Dia menyatakan akaun tuan dikreditkan dengan butiran-butiran berikut kerana sebelum pasang kasut Hana dalam invoice, bertarikh 12 Februari, yang berharga RM10 telah dikembalikan kerana didapati telah rosak. Jadi terdapat di situ penolakan adalah sebanyak RM80. Seterusnya adalah nota debit. Nota debit dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invoice terkurang. Nota debit ini dia akan menambahkan bayaran pihak pembeli. Akaun pembeli akan didebitkan untuk menambahkan harga pada invoice, iaitu hutang bertambah. Ia digunakan apabila yang pertama, ada ketinggalan catatan dalam invoice, iaitu contoh kos angkutan tidak dimasukkan. Kedua, bayaran yang dikenakan terkurang. Ketiga, faedah dikenakan ke atas bayaran lewat oleh pembeli, iaitu charge. Yang keempat, jumlah hutang terkurang, kesilapan pengiraan. Dan kelima, bayaran tambahan kerana mungkin berlaku pertukaran barang. Ini adalah nota debit, boleh tengok di situ nota debit yang dihantar oleh kedai buku dan alat tulis Rozim kepada kedai buku Sinar. Apa yang dicatatkan di sini adalah keterangan itu ada nombor invoice, dia merujuk pada nombor invoice yang telah dikeluarkan sebelum ini. Keterangan harga 50 buah buku, prinsip perakaunan terkurang charge, RM3 sebuah. Jadi jumlahnya adalah RM150 terkurang charge. Jadi pembayaran ini akan didebitkan atau ditambahkan ke dalam kedai buku Sinar. Seterusnya kita lihat cek. Ni biasa tengok cek. Ni contoh cek cek adalah digunakan untuk membuat pembayaran. Keratan cek digunakan sebagai rujukan dan sumber rekod. Mana satu cek, mana satu keratan cek? Tengok di sini yang ada tulis yang panjang itu adalah cek Bank Gemilang Berhad. Dan cek ini adalah didatangkan dalam buku cek, dan ianya apabila kita dah menulis cek itu, kita akan koyakkannya daripada buku cek, dan sebelah cek itu ada keratan cek, dan kita kena buat catatan di keratan cek. Sebab itu adalah penting untuk rujukan sendiri nanti. Seterusnya,
Baik, sekarang kita pergi kepada 6.6 iaitu penyediaan penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai merupakan satu penyata yang menunjukkan aliran sebenar wang tunai masuk iaitu penerimaan dan aliran sebenar wang tunai keluar iaitu pembayaran perniagaan dalam tempoh kewangan tertentu. Itu adalah penyata aliran tunai definisinya. Tujuan dia adalah pertama mendapatkan pinjaman iaitu untuk menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan perlu kukuh dalam tempoh 3 tahun perakaunan akan datang. Dan kedua, perlu menyediakan proforma penyata aliran tunai iaitu ia menunjukkan keupayaan perniagaan dalam menjelaskan pinjaman perniagaan pada masa hadapan. Bahagian penerimaan akan menunjukkan anggaran aliran wang tunai masuk. Bahagian pembayaran akan menunjukkan anggaran aliran wang tunai keluar perniagaan. Okey, kita lihat di sini, ini adalah contoh penyata aliran tunai. Okey ini bagi 3 bulan terakhir, 31 Disember. Okey, katakan ni 3 bulan terakhir, kita ambil Oktober, November, Disember. Okey, yang pertama di atas itu ada baki BB. Baki BB ini adalah merekodkan baki tunai dari bulan-bulan sebelumnya dan dia akan diletakkan di situ diletakkan sebagai baki BB. Okey, kemudian ada bahagian penerimaan, ia akan merekodkan penerimaan wang daripada urus niaga perniagaan dan manakala bahagian pembayaran, kita lihat item pembayaran akan merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga perniagaan. Okey, kemudian di bawah tu kita lihat ada lebihan atau dibuat lebihan/kurangan. Lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Manakala kurangan berlaku apabila jumlah penerimaan kurang daripada jumlah pembayaran. Baki HB pula, akhir sekali dalam penyata aliran tunai, baki HB merekodkan baki tunai pada akhir setiap bulan, iaitu baki ini akan menjadi baki BB pada bulan berikutnya. Cara nak dapatkan baki HB ini adalah baki BB tambah dengan penerimaan tolak dengan pembayaran. So kita akan dapat baki HB ataupun terus pada baki BB terus tambah dengan lebihan ataupun tolak dengan kurangan. So akan dapat baki HB. Kita lihat di sini berdasarkan dokumen 1 hingga 11 tadi yang telah cikgu bincangkan. Boleh rujuk buku teks perniagaan tingkatan 5 KSSM muka surat 174 hingga 179. Sediakan penyata aliran tunai kedai komputer Suria pada Jun 2017. Dan di sini beberapa jawapan telah diisi untuk membantu anda. Boleh cuba? Sebaiknya cikgu sarankan kamu cuba dulu menjawab, baru lihat jawapan yang cikgu sediakan. Di sini. Ini jawapan cikgu. Penerimaan daripada penghutang ada RM10,000. Komisen tak ada. Jumlah penerimaan RM40,000, RM30,000. Tambah dengan RM10,000. Kita lihat bahagian pembayaran gaji RM900. Kemudian ada tambahan sewa, belanja alat tulis ada tadi RM54 dan belanja utility iaitu bil telefon RM195, 35 sen. Jumlah pembayaran RM13,739.35 Maka berlakulah lebihan sebanyak RM26,260.65. Kenapa baki HB sama dengan yang sebelumnya? Kerana disebabkan untuk bulan Jun ini tiada diberikan baki BB. So bulan 5 tu tak ada baki BB. Jadi itulah baki HB. So untuk bulan Julai nanti, so ia akan dibawa ke bulan Julai dan ditulis baki BB. Boleh